A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di antara maghrib dengan isya untuk sama-sama kita menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, membaca ataupun mengambil huraian daripada tafsir Ibnu Katsir yang mana kita telah pelajarinya agak banyak juga daripada ayat Al-Quranul Karim. Pada malam ini insya-Allah sambungan daripada surah Al-Baqarah ayat 113. Oh. 113. Ya. 113. 113 ke 114? 313. Oh, wa qalu lan yadkhulul jannah. Wa qalatil yahudu laysatin nasara. Naam. Baik. Mari sama-sama terus pegang Al-Quran. Kita baca sama-sama. Ambil talaki pula. Ambil talaki ambil konsep yang asal daripada Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Baik, kita lihat terjemah ayat 113. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengucapkan seperti ucapan mereka itu, maka Allah SWT akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka berselisih padanya. Ayat 113. Nah, kita lihat dulu syarah huraian dia. Saya pegang ni kitab tafsir Ibnu Katsir. Siapa nak mengaji dengan saya tafsir Ibnu Katsir ni? Tafsir Ibnu Katsir jilid yang pertama, juzuk 1 hingga 3.
Dah sampai muka surat 286. Kita mula mengaji bila? Siapa ingat? Ada tanda? Bila kita bertemu permulaan baca kitab tafsir daripada awal? Mac 2018. Sekarang 2024. Ya salam. Lama juga ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Maklumlah bertemu sebulan sekali. Itulah dia. Kalau bertemu seminggu sekali, banyak lagi ya. Sebulan sekali. Baik. Wa qalatil yahudu laysatin nasara. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas. Muhammad bin Ishaq ni, kalau tuan-tuan puan jumpa Muhammad bin Ishaq, ini adalah tabi'in yang mana beliau ini menghimpunkan sirah Nabi SAW. Dia menghimpun semua sejarah hidup Nabi SAW itu disimpankan. Sebab tu kalau kita tengok, orang yang mengambil jalan dia akan ikut cerita apa yang disebutkan oleh beliau. Mana beliau ambil riwayat-riwayat daripada apa, sahabat. Tapi ada sebuah kitab yang saya selalu mengajar. Tu ada ke tak ada? Tak bawa. Kitab nama dia Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pengajaran dan Pedoman, oleh Profesor Dr. Mustafa Asy-Syibai, ulama Syria. Dalam kitab beliau tu dia ada sandaran daripada mana ambilnya sejarah hidup Nabi SAW. Dia ada 4 sumber. Dia kata sumber pertama Al-Quran. Sebab tu kalau kita sebut pasal Isra' wal Mi'raj, andai katalah tuan-tuan ada jumpa orang yang tak percaya Isra' wal Mi'raj, dia kata, betul ke Nabi Muhammad naik ke langit? Cakap dengan dia, dalam Quran ada cerita tak Isra' wal Mi'raj? Kalau dalam Quran ada cerita Isra' wal Mi'raj, macam mana anda kata tak ada? Sebab terang-terang Isra', surah Isra' ataupun surah Bani Israel. Surah Isra' tu, surah Al-Isra' dalam Quran juzuk 15 tu, nama lain surah Al-Isra' Bani Israel. Dalam awal ayat tu, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Itu dalil Isra'. Dan Mi'raj surah An-Najm. Yang tadi surah Al-Isra'. Kalau Mi'raj yang naik ke langit tu, itu dalil dia dalam surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu dalil Isra' wal Mi'raj. Baik. Kalau ada orang mengatakan, perlu ke kita mengingati peristiwa Isra' wal Mi'raj? Jawab kat dia, kenapa Allah SWT menceritakan Isra' wal Mi'raj dalam Al-Quran? Kalau kita tak boleh cerita tentang Isra' wal Mi'raj, mesti Allah SWT dah keluarkan surah Al-Isra', kisah Isra' wal Mi'raj. Jadi maknanya hendaklah dibaca lagi dan lagi, dan hendaklah diceritakan lagi dan lagi. Dan insya-Allah kita akan bertemu Isra' wal Mi'raj pada 27 Rejab. Kalau tak silap saya 8 hari bulan 2, Rabu malam Khamis. Dulu saya pernah buat program kat sini, Isra' wal Mi'raj. Kita jemput 4 penceramah, semua cerita pasal Isra' wal Mi'raj. 2 Isra', 2 Mi'raj, dan ikut fasa daripada Isra' wal Mi'raj. Sebab kita nak dengar. Tapi kalau kita dengar secara overall cerita tu, kita dengar. Saya masa belajar di Hadramaut Yaman, dibaca cerita itu A to Z. Sebelum naik ke langit, sebelum pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, baca je sejarah tanpa ada ceramah. 3 jam. 3 jam baca full. 3 jam. Jadi kalau kita kata 3 jam cerita je,
Kalau dalam riwayat ulama kata perjalanan Nabi SAW Isra' al-Mi'raj lebih kurang 4 jam. 4 jam. Sebab Nabi SAW disebutkan surah Isra' tu sebut Lailan, tak sebut Al-Laila. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, maknanya malam, tak sebut Al-Laila. Kalau Al-Laila satu malam. Satu malam daripada bila? Lepas maghrib sampai sebelum subuh, itu satu malam. Sebab kalau ikut perkiraan Arab, malam tu bermula azan maghrib. Azan maghrib tu malam lah. Sebab tu kita berpuasa, kita niat lepas maghrib boleh dah niat puasa. Sebab niat puasa bermula pada harinya, tapi puasa bermula pada waktunya. Tu beza. Tu kena tahu. Sebab tu kenapa kita dalam sembahyang tarawih kita nak ingatkan orang niat puasa. Tapi kalau saya belajar dekat Yaman, lepas maghrib tu je dah, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadan hadhi tanzilillah ta'ala. Dah mula dah. Sebab niat masuk lepas maghrib. Tapi bermulanya amal puasa subuh. Itu kena faham tu. Kenapa mazhab itu lebih kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i letak malam, waktu niat puasa wajib. Kalau ada orang cakap, kenapa pula nak niat tiap-tiap malam ni? Cukuplah malam pertama. Inilah dia beza di antara Hanafi dengan Syafi'i. Sebab kalau saya tanya, puasa tu tiap-tiap hari ke? Puasa tu tiap-tiap hari ke? Cuba jawab. Puasa tiap-tiap hari ke? Puasa tiap-tiap hari, tapi bermula daripada fajar siddiq sampai berbuka. Lepas berbuka puasa tak? Sebab itulah kena niat tiap-tiap hari. Sebab dah putus. Itulah sebab Imam Syafi'i kata kena baca niat tiap-tiap malam. Sebab kita puasa bukan berterusan. Yang kita kalau niat nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana kullahu, seluruhnya. Macam mana pula kita puasa bukan tiap-tiap, bukan sepanjang Ramadan tu kita puasa. Kita ada berbuka. Sebab itulah mazhab Syafi'i kata niat puasa tiap-tiap malam. Ini kita tak tahu hujah tu. Kita pun cakap, nampalah kena niat puasa tiap-tiap malam. Inilah dia perbezaan pendapat di antara ulama. Mereka bukan main sembrono je, kata orang Jawa. Main sembrono je. Cuba baca surah Al-Quran turun untuk Ramadan. Apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu sebulan. Jadi dalil ni yang Imam Abu Hanifah pakai. Ramadan tu sebulan. Jadi sebab tu niatnya sebulan. Cukup dengan memadai sebulan. Tapi sebenarnya tak. Imam Syafi'i kata kaifah. Macam mana pula? Puasa tu hanya waktu puasa. Waktu kena niat puasa tiap-tiap malam. Taib. Ini cerita apa ni? Cerita Bani Israel tadi. Bani Israel. Sebab kita nak lihat dulu ada Yahudi, ada Nasrani. Sebenarnya Yahudi dengan Nasrani pun ni tak ngam. Ni ada. Dan orang-orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak mempunyai pegangan. Masing-masing menyalahkan. Lakin akan tetapi masing-masing memegang Nabi-Nabi mereka. Mereka kata dia pegang Nabi, tapi sebenarnya mereka bunuh Nabi. Macam Yahudi. Yahudi bunuh Nabinya, gergaji. Dia potong pokok belah dua. Belakang tu ada Nabi. Ada potong sembelih, dimainkan kepalanya. Itu Yahudi. Nasrani, ketika mana dia membunuh, dia nak bunuh Nabi Isa. Tapi Allah Subhanahu Taala kata, kamu bukan bunuh Isa, aku naikkan dia ke langit. Jadi semua dua-dua ni saling menyalahkan dan sama lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Tadi saya kata tu, Muhammad bin Ishaq tu.
Sebab tu tuan-tuan, kalau jumpa dengan ulama-ulama yang cerita dia lebih kurang sama je, mesti dia ambil riwayat daripada Muhammad bin Ishaq. Tapi kalau ada lain sikit, ni apa? Maknanya dia tak ikut. Muhammad bin Ishaq ni ulama sirah, ulama mengumpulkan sejarah Nabi SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia menceritakan ketika orang-orang Nasrani Najran menghadap Rasulullah SAW, datang pula kepada mereka para pendeta Yahudi. Bila orang Nasrani Najran menghadap Rasulullah, datang pula kepada mereka para pendeta Yahudi. Lalu mereka saling berselisih di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rafi' bin Harmalah, salah seorang pendeta Yahudi, mengatakan, kalian tidak memiliki pegangan apapun dan mengingkari Isa dan Injil. Ni siapa ni? Pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, dia salahkan orang Nasrani. Dia kata Injil, Isa dan Injil. Ini yang ada pendapat mengatakan Nabi Muhammad tu agama baru. Sebab sebelum tu Yahudi dah ada, sebelum tu Nasrani dah ada. Tiba-tiba datang Muhammad. Ini yang didakwakan oleh Kristian. Agama kami lebih awal lah. Agama kami lebih awal. Orang Yahudi pun katakan agama kami lebih awal. Sebab agama kami datangnya Nabi-Nabi. Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Israel, Nasrani, Kristian. Nabi kami pun lagi awal daripada Muhammad. Masing-masing mendakwa. Jadi kita katalah, mereka tu walaupun mengatakan Nabi-Nabi mereka tu adalah awal, adakah mereka ikut Nabi mereka? Tu soalan. Adakah Nabi Musa mendidik mereka supaya mereka cakap apa yang mereka katakan hari ini? Sehingga mereka menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah utusan daripada Allah, seperti mana Allah utuskan Musa, Allah utuskan Isa, Allah utuskan Daud, Allah utuskan. Kan benda tu dah dijawab. Siapa jawab? Siapa ingat sejarah hidup Nabi SAW? Siapa ingat? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab bila seorang raja bertanya kepada sahabat Nabi SAW? Ingat tak? Raja Najasyi. Raja Najasyi, ingat tak? Masa hidup Nabi SAW tu, masa Nabi hidup, masa tu Nabi SAW dalam keadaan susah. Orang-orang Quraisy mencengkam hidup Nabi SAW dengan para sahabat yang sedikit, berapa orang saja. Dicengkam, susah, hidupnya susah, diusir, diboikot, tak boleh nak bermuamalat. Lepas tu Nabi kata, pergi ke Habsyah. Sesungguhnya kau akan bertemu dengan seorang raja yang adil. Kerana beliau mengikut faham ahlul kitab. Tu dia. Kena faham tu. Ahlul kitab bukan Kristian. Ni statement kena betul. Ahlul kitab mereka mengambil daripada apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi Kristian tu dah ubah. Kristian datang lepas Nabi Isa diangkat daripada langit. Nabi Isa diangkat naik ke langit. Kemudian tu orang yang sabotaj Nabi Isa tu yang ditangkap. Bila ditangkap, disalib. Masa itulah Kristian. Asalnya agama ahlul kitab. Al-Yahud wan Nasara itu memang ahlul kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab. Tapi ahlul kitab yang asal, bukan yang yang diubah. Ingat tak kita belajar dalam Bani Israel tu, Allah berikan dia nikmat. Apa di antara nikmatnya? Iaitu Nabi mereka banyak. Ada 3. Sebab tu hari ini orang Yahudi mendabik dada, merasakan dia yang terbaik. Sebab dia akan jawab 3 tu. Dia kata pertama, Nabi mereka banyak. Kat Bani Israel. Sebab tu saya ada tengok
apa orang kata, orang keluarkan nabi-nabi berasal daripada mana? Silsilah kan? Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Banyak. Itu nabi. Yang kedua, risalah. Risalah nabi. Maknanya banyak juga, lebih daripada yang lain. Risalah ya, bukan agama. Agama tetap Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi dulu tak sebut Islam. Sebut apa? At-Tauhid. Dinut Tauhid. Apa makna dinut Tauhid? Agama mengesakan. Apa makna mengesakan? Tuhan yang satu, tak ada yang lain. Bila nama Muslim, Nabi Allah Ibrahim. Yang kita tahu, Hanifam Muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu Nabi Allah Ibrahim, moyang kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tahu Nabi Allah Ibrahim atas, anaknya nanti ada dua, Ismail dengan Ishak. Nabi Allah Ishak tu yang pergi ke Yahudi, Nabi Allah Ismail pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Bermula daripada bapa yang satu, Nabi Allah Ibrahim. Ini sejarah kan tu. Sebab tu bila Nabi Muhammad SAW kata pergi ke Habsyah, Utopia, pergi ke Habsyah, jumpa seorang raja yang adil. Masa tu bila sampai, orang Quraisy pun, Muhammad punya orang sudah pergi ke Habsyah. Ya Suhail. Ni best ni. Sejarah hidup Nabi. Sebab tu saya kata, belajar sirah, kenal Islam. Belajar sejarah, kenal Islam. Sirah Nabi, kenal Islam. Belajar syama'il, kenal Nabi Muhammad. Tahu siapa Nabi Muhammad. Janggutnya macam mana, serbannya macam mana, selendangnya macam mana, jubah pakaiannya macam mana, tidurnya macam mana, senyumnya macam mana, duduknya macam mana. Itu belajar syama'il. Yang ketiga, belajar khususiyah, keistimewaan. Tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu 3 ilmu ni kalau boleh belajar, tuan-tuan. Jangan, kalau boleh jangan sebelum mata kita tutup, kita tak tahu tentang Nabi Muhammad SAW. 3 ilmu ni, bagi saya wajib belajar. Bukan hukum, tapi bagi saya. Sebab kita kena kenal Nabi Muhammad. Ini yang tak kenal Nabi Muhammad ni yang macam-macam dicakap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, bila kenal Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Nabi Muhammad the best of the best, among the best, the best in the world. Daripada zaman awal sampailah akhir kiamat, Nabi Muhammad SAW. Takkanlah Nabi Muhammad SAW sampai dalam Masjid Al-Aqsa, semua Nabi tunggu. Semua Nabi tunggu. Semua tengok, tu Muhammad, tu Muhammad, tu Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad berhenti. Aku tengok Musa. Nabi Musa kata, ya Muhammad, ke depan. Nabi Muhammad nak muliakan, sebab ni semua Nabi-Nabi. Awal daripada dia, aku nampak Musa. Musa suruh, ya Muhammad, ke depan. Aku nampak Isa, ya Muhammad, ke depan. Tak ada orang boleh ke depan jadi imam. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Muhammad penutup kepada syariat. Tak ada agama, tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua Nabi tahu Nabi Muhammad akan datang. Sebab tu mereka bertemu di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Di mana, tuan-tuan? Di mana bertemu? Di Masjidil Aqsa yang hari ini semua kata Aqsa milik kami, Aqsa milik kami, Aqsa milik kami. Sebab semua Nabi-Nabi itu ada kaitan dengan Masjidil Aqsa. Baik. Apa nak cerita tadi? Cerita tentang bila bertemu dengan Raja Najasyi,
Sampailah Suhail Amr. Ya raja, dia bawa ufti. Dia bawa ufti. Itu ada pemberontak agama. Sama tak? Sama tak skrip hari ni? Pemberontak agama. Dia kata pemberontak agama daripada kami. Oh, daripada orang kami, pemberontak agama. Dia ikut Muhammad. Oh, okey. Baik. Nampak dia orang. Tangkap mereka. Ikat. Terus kata, kenapa pula kami ditangkap? Sebab ini orang Quraisy datang mengatakan kamu ni pemberontak agama. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, ya, memang betul apa yang dikatakan, tapi kami nak jelaskan. Dulu kami ni hidup macam ni kata. Kami bunuh anak perempuan, kami ditindas, orang kaya menindas orang miskin, tak ada rahmah, tak ada kasih sayang, sehinggalah datang seorang utusan Allah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Betul? Ya. Muhammad bin Abdullah. Tak, lepas tu sambung lagi. Muhammad bin Abdullah, sebagaimana Allah utuskan Musa, Isa, Daud. Dia dengar. Nampak? Tu dia Ahlul Kitab. Ahlul Kitab dia takkan tipu. Sebab dia tahu. Dia pun stop. Apa? Muhammad bin Abdullah tu siapa? Muhammad bin Abdullah itu adalah pengembala kambing. Dan Musa disebut. Nabi Musa bukan. Katanya tu. Lepas tu kata, Musa adalah tukang kayu, kata. Lepas tu bila ya, Nabi Musa diutuskan, Nabi Muhammad diutuskan macam mana Musa diutuskan, Isa diutuskan. Lepas tu terus apa yang dibawa oleh Muhammad? Muhammad membawa kalam suci Al-Quran. Terus Raja Najasyi, kalam suci Al-Quran. Apa yang tulis dalam tu? Cerita tentang bagaimana agama ini. Lepas tu ada tak sebut tentang Maryam? Baru terus tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Itu semua ayat mengenai kisah Nabi Allah Isa dilahirkan. Terus dia kata, kalau macam itu, Muhammad dan Isa adalah Tuhan yang satu. Allahu Akbar. Tengok sejarah yang membetulkan. Kita hari ini masalah, kita main cakup-cakup je. Ambillah sejarah. Macam mana Raja Najasyi tu, dia terus otomatik dia kata, nampaknya Isa dan Muhammad adalah daripada yang sama, Tuhannya satu. Allahu Akbar. Terus dah lepaskan mereka, biarlah mereka hidup. Barulah nampak betul tak Nabi SAW kata, raja yang adil. Allahu Akbar. Itulah dia sejarah yang hidup. Sebab tu kalau kita belajar sejarah, kita akan nampak dunia hari ini semua tak tinggal sejarah. Ada sejarah, cuma kita jumpa tak jumpa je. Kalau kita jumpa, kita tahu, rupa-rupanya ni Nabi pernah sebut, rupanya ni berlaku. Baik. 6. Ketika orang Nasrani Najran menghadap Rasulullah SAW, datang pula, mengatakan kalian tidak memiliki pegangan apapun dan mengingkari Isa dan Injil. Lalu salah seorang dari orang Nasrani Najran itu berkata kepada orang Yahudi, kalian tidak memiliki pegangan suatu apa pun. Sudah saling menyalahkan. Saling menyalahkan satu sama lain. Dan mengingkari kenabian Musa dan kufur terhadap Taurat. Berkenaan dengan hal itu Allah SWT berfirman, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Sedangkan mereka itu membaca Alkitab. Pada zaman Nabi SAW mungkin belum lagi terlalu diubah. Hari ini ialah ubah dia teruk. Sebab Nabi Muhammad masih ada. Maknanya ada yang memegang, ada yang memegang kitab yang asal. Sebab zaman Nabi Allah Isa dengan Nabi Muhammad SAW berapa jarak dia?
Tak silap saya 600 tahun. 600 ke 600 tahun Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila kes Nabi Muhammad SAW datang, apa hukum mak bapak Nabi? Apa hukum atuk Nabi? Ini yang jadi perbualan. Ada sebahagian kata bapak Nabi masuk api neraka, mak Nabi masuk api neraka. Ada yang kata atuk Nabi masuk api neraka. Cuba tilik dengan ayat Al-Quran. Cuba ambillah ayat Al-Quran. Ada tak cerita tentang orang yang hidup di zamannya tak ada Nabi? Ada. Allah SWT sebut, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab manusia yang tidak diutuskan Rasul. Jadi ulama tauhid kata mak bapak Nabi, maknanya sebelum yang dapat tauhid, yang dapat dakwah Nabi, semuanya hukum ahlu fatrah, iaitu orang yang tak jumpa tak sampai dakwah pada dia. Kat situ ada jawapan. Orang yang hidup tak sampai dakwah, dia tak tahu pun Islam tu apa, dia dimaafkan nanti. Contoh orang duduk dalam bukit ke Amazon ke, duduk dekat Eskimo ke, tak dapat, dia tak tahu Islam tu apa, dia dimaafkan. Sama juga dengan orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi belum diutuskan menjadi rasul. Sebab tu automatik bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ini ilmu, tuan-tuan. Kita tak belajar, kita tak jumpa. Dengar je lah YouTube tu. Dengarlah Facebook. Dengarlah TikTok. Ni pun apa? Ni apa ni? Ni Facebook. Live. Baik. Ya Allah. Jadi orang-orang, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Nampak? Kemudian Ibnu Abbas berkata, masing-masing kelompok itu membaca dalam kitabnya sesuatu yang membenarkan orang yang mereka ingkari. Orang-orang Yahudi kufur terhadap Isa. Ya. Orang-orang Yahudi kufur terhadap Isa, padahal di tangan mereka terdapat kitab Taurat yang di dalamnya Allah Ta'ala telah mengambil janji melalui lisan Musa alaihissalam untuk membenarkan Isa. Nampak? Ada jawapan. Sedangkan dalam kitab Injil di bawah Isa terdapat perintah untuk membenarkan Musa dan kitab Taurat yang diturunkan dari sisi Allah. Jadi apa nak jawab? Maknanya Musa, Isa, Muhammad semuanya bertuhankan Tuhan yang satu. Cuma kita je bila memahami tidak memaham kepada konteks sebenar, kacau lah. Agaknya masa zaman Musa ni agama apa ya? Agama Islam lah. Cuma tak nama Islam, dinut tauhid, agama tauhid. Sebab yang nama Islam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tapi kalau tengok Nabi Ibrahim dengan bawahnya, cuma yang dipanggil Muslim tu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bila, bukan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis surat. Tulis surat pada pada Ratu Balqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu bila perjanjian panggil orang Quraisy boikot dengan Rasulullah SAW, dia memang ada tulis. Lepas tu dimakan oleh Ananai. Bismikallahumma. Habis 2 tahun. Itu pun 2 tahun tu. 2 tahun isteri Nabi Sayyidina Khadijah makan makan duri-duri sampai pecah bibir. Bibir. Tak ada makanan masuk yang tak ada zat, sehingga kan Sayyidatina Fatimah masa tu baby disusukan oleh maknya susu campur darah. Tengok macam mana
ujian yang Allah berikan kepada para nabi, khususnya nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kelompok mengingkari kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Kan dulu saya pernah cerita, kaum Nabi Musa, bila mereka nak khianat Musa, dia ubah kan. Tu yang hari ni berapa banyak versi Injil keluar, sebab mereka boleh ubah. Tiba-tiba Al-Quran Allah kata apa? Fallahu khairun hafizah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir dan kami jugalah yang menjaganya. Pernyataan di atas mengandungi pengertian bahawa masing-masing dari dua kelompok membenarkan apa yang mereka tuduh. Namun secara lahiriah, ayat di atas mengandungi celaan terhadap mereka ucapkan. Okeylah, dah. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Dengan ayat ini Allah SWT menjelaskan kebodohan orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka saling melempar tuduhan. Para ulama masih berbeza pendapat mengenai siapa yang dimaksudkan dalam firman Allah alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Mengenai ayat ini Ar-Rabi' bin Anas dan Qatadah mengatakan orang Nasrani mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi, maknanya saling. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan. Imam As-Sudi mengatakan mereka itu adalah orang Arab yang mengatakan bahawa Muhammad itu tidak memiliki pegangan apapun. Ada pendapat lain, kata ni bangsa Arab. Yalah, kan semua Arab diutuskan. Nabi Muhammad SAW diutuskan pada orang Arab. Tapi orang Arab yang jahil, dia kata Nabi Muhammad ni datang bukan ada pegangan pun. Sebab itulah Allah SWT utuskan Nabi Muhammad SAW bersama Al-Quranul Karim. Itu pegangan. Maknanya bila ada pegangan tu, adalah guideline dia, ada panduan dia. Tak adalah cakap main lepas, hukum main keluar. Dia ada dia punya pegangan, dia ada dia punya guideline, dia ada panduan. Tak boleh main sebut je, ini tak boleh ni kenapa ni. Sebab tu dia mesti ada hujah, dia mesti ada alasan. Dia ada apa dipanggil illah. Dia ada dalil ada. Illah ada kat mana? Illah tu maknanya tempat. Illah tu alasan. Dia kalau siapa belajar usul fiqh ataupun qawaidul fiqh, dia nak istimbat. Macam mana? Dia mesti ada illah. Illah tu alasan ayat tu diberikan, alasannya apa? Macam yang saya sebut itulah firman Allah SWT tentang wahyu tentang wudu. Kenapa Imam Syafi'i basuh sikit? Kenapa Imam Malik basuh semua? Kenapa Imam Hanbali basuh semua? Kenapa Imam Abu Hanifah basuh setengah? Kenapa? Ada dalilnya. Dalil sama. Semua pakai dalil yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Sapu dengan kepala kamu. Tapi mana datang Imam Syafi'i kata walaupun sedikit. Mana datang Imam Abu Hanifah kata setengah. Mana kata Imam Malik, Imam Hanbali kata seluruh. Mana datang? Huruf ba. Wamsahu bi al-ba. Wamsahu bi ru'usikum al-ba. Kenapa ba? Sebab ba tu dia punya meanings dia punya erti dia 3. Boleh seluruh, boleh separuh, boleh sejuzuk. Itulah perbezaan pendapat ulama mazhab. Ini awal-awal lagi dah potong. Saya tak nak pakai mazhab. Cewa. Mazhab ni tak boleh pakai. Lagi teruk. Saya nak pakai Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kalau Piramli kata ngok-ngek kepala kemek. Awak yang tak tahu, tiba-tiba awak rasa awak lebih hebat daripada imam. 3 imam, 4 imam ni bukan calang-calang bang. Imam ni semua orang hebat-hebat.
Quran hafal, hadis hafal. Ini kita yang tak hafal tiba-tiba rasa nak jadi lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah. Baik. Kadzalika qala alladziina fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat. Tu dia jawapan akhir. Lantaklah kamu nak salahkan orang ni ke, orang ni nak salahkan orang ni ke, orang ni kata orang ni betul ke, orang ni kata kumpulan ni lebih baik ke. Jawapan dia, nanti Allah yang akan adili. Memanglah di dunia ni mungkin ada orang cakap kumpulan saya lebih baik, kumpulan dia tak baik. Yang kumpulan sana kata kumpulan saya lebih baik, kumpulan sana tak baik. Semua masing-masing akan ni. Tapi nanti akhirat nanti baru Allah kata sebenarnya apa. Tapi kalau kita lihat dalam permasalahan khilafiyah, bukan usuliyah, khilafiyah, furu', cabang, Rasulullah dah kata dah, siapa yang berijtihad dapat 2 pahala. Siapa ijtihad betul ijtihadnya dapat 2 pahala. Siapa yang ijtihad tak betul ijtihadnya dapat 1 pahala. Mana dosa? Mana dosa tak boleh pula? Ziarah kubur tak boleh. Sedangkan ada riwayat yang mengatakan boleh, ada ulama mengatakan harus. Jadi tak boleh kita hukum terus kata tak boleh. Macam kita akan bertemu dengan insya-Allah Syaban, nisfu Syaban. Ada ulama-ulama mengharuskan kita baca Yasin 3 kali. Itu amalan. Termasuk ulama-ulama Melayu. Wallahu taala a'lam bisawab. Insya-Allah kita akan bertemu pada pengajian yang akan datang. Saya minta maaf, saya ada kelas, saya sambung mengaji lagi. Saya mengaji tak? Ini saya mengajar. Saya mengaji dekat Jendram. Jadi saya minta izin. Sana pun semayang sana. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum itu, saya mengingatkan juga pada semua yang hadir di sini, kalau ada siapa ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan, anak-anak dia nak belajar di Yaman, saya ada tiket nak pergi belajar di Yaman, madrasah di sana, ada lelaki perempuan memerlukan sambung belajar. Juga tahfiz, siapa yang dah habis 30 juzuk nak sambung untuk hafaz Al-Quran qiraat 10 pun boleh. Dan juga siapa ada anak-anak nak belajar tahfiz di tempat saya, boleh di Taman Keramat. InsyaAllah. Hadza wabillahi taufiq. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengenai apa tadi yang pendapat yang semayang tadi, boleh rujuk dengan Jabatan Fatwa. Kalau mereka kata yang boleh, maka kita ikutlah fatwa kerajaan negeri.